ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang sangat disayangi Tuan Imam dan Bilal, seterusnya para jamaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadratullah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi keizinan kepada kita untuk duduk di dalam rumah Allah, surau yang sangat mulia ini, dalam satu majlis ilmu ataupun majlis ceramah atau apa saja yang kita panggil, majlis yang menyebut nama Allah, menyebut hukum Allah, mengingatkan akan manusia kepada Allah, adalah majlis yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak mau syukur kepada Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk duduk di atas surau rumah Allah ini? Kerana pada masa yang sama ramai di kalangan umat manusia yang beragama Islam tidak berjaya sampai ke rumah Allah, sekalipun dilaunkan azan beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali. Maka kita dipilih oleh Allah untuk dapat hadir ke rumah Allah. Maka jutaan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana memang janjian Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhir zaman, di kalangan hamba-hambanya, majoriti yang ramai adalah umat yang lalai, yang tidak mengetahui. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu sesungguhnya tak berti ke benda. Mereka tidak faham laungan azan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Walaupun mereka dengar, maka samalah dengan kambing yang dengar jeritan tuannya. Samalah dengan lembu yang dengar jeritan tuannya daripada bawah lembah, turun daripada atas lembah. Bukan mengambil faham semata-mata dengar sahaja, tetapi tidak memberi kesan sedikit pun di dalam. Terima kasih kerana sudi menjemput saya yang dhaif ini untuk memberi sedikit tazkirah. Sekurang-kurangnya dapat kita ambil sedikit iktibar atau memberi guna, kalau tidak pun hari ini, untuk masa-masa yang akan datang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya beri peringatan itu sememangnya memberi guna kepada orang-orang yang beriman. Bila datang bulan Rabiul Awal, maka yang cepat, yang segera datang di dalam hati-hati orang Islam, iaitulah sambutan Maulidur Rasul atau Maulud Nabi. Sebenarnya menyambut Maulidur Rasul ataupun hari lahirnya Nabi dengan tujuan untuk mengingatkan kembali kepada Nabi yang agung, Rasulullah SAW, tidaklah hanya untuk di bulan Rabiul Awal sahaja. Sayogianya kita ingat kepada Rasulullah SAW siang dan malam, 52 minggu setahun, dan sepanjang zaman, dulu, kini dan selamanya. Bukan setahun sekali.
sebagaimana tahun sekali kita mengerjakan ibadah puasa. Ingat kepada Nabi selayaknya pada tiap-tiap hari. Maka jangan kita tunggu datangnya Rabiul Awal untuk ramai-ramai ingat kepada Nabi. Tetapi bila datang Rabiul Akhir, maka Nabi entah ke mana. Kerana bangkitnya Nabi SAW adalah tanda diutusnya Nabi akhir zaman. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata setengah ulama tafsir, tiadalah kami lahirkan akan kamu wahai Nabi ke dunia ini melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Lahir Nabi sebagai rahmat, hidup Nabi sebagai rahmat. Sekarang Nabi meninggalkan umat, tetapi tidak ditinggalkan dengan begitu saja. Ada dua permata yang seharusnya umat berpegang teguh setelah ketiadaan Nabi SAW, iaitu Alkitab dan Sunnah. Barang siapa yang patuh pada ajaran Allah dan ajaran Rasul, mereka inilah orang yang sebenarnya mendapat kejayaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada perintah Allah, yakni Quran, dan kepada perintah Rasul, yakni sunnah ataupun hadis, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya telah menanglah ia akan sebagai menang besar. Ini kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki iaitu menjadi umat yang patuh kepada ajaran Quran dan hadis. Barang siapa yang telah patuh kepada ajaran Allah, ajaran Rasul, maka tidak ada lagi kemenangan yang selayak baginya melainkan fauzan azimah, menang yang paling besar. Maka ada kekalahan-kekalahan yang lain adalah dianggap kecil belaka. Allah Ta'ala tambah dengan azimah, bukan fauza saja, tetapi fauzan azimah, kemenangan yang sangat besar. Maka kekalahan-kekalahan di dalam perjuangan sedikit pun tidak memberi bekas di dalam hati orang-orang yang beriman, kerana kita yakin dengan janji Allah, faqad faza fauzan azima, maka sesungguhnya telah menang sebagai menang yang sangat agung, menang yang sangat besar, menang yang tidak ada tandingnya. Jadi jangan kita ingat kepada Nabi dengan ketibaan bulan Rabiul Awal, musim Maulidur Rasul sahaja, tetapi ingatlah sepanjang masa, kerana Nabi lah bintang hati kita yang kita puja selama-lama ini. Kita lebih kasih kepada Nabi mengatasi kasih kita kepada diri kita, mengatasi kasih kita kepada ibu bapa, anak, isteri dan sahabat handai. Kerana tidak sempurna iman seseorang jikalau ada lagi yang lebih kasih kepada batang daripada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu tahun yang orang-orang Arab jahiliyah panggil tahun gajah. Kerana pada tahun lahir Nabi, tentera bergajah yang dipimpin oleh Tan Sri Abraha menyerang kota Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan akan masjid Allah, iaitu Baitullah. Walaupun besar angkatan tentera Abraha dengan tentera gajah, dengan kereta kebal kalau zaman ini, tetapi ditewaskan oleh Allah Subhanahu Taala dengan burung yang sangat kecil. Afala ta'qilun, sepatutnya kamu mengambil pengajaran, kamu fikir perkara ini, di mana kekuatan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenar hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi makhluk. Oleh itu, kita lepaskanlah segala pergantungan kita kepada makhluk, kerana makhluk itu pasti mati. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada pada alam ini pasti binasa. Kita bergantung sepenuh hati kepada Tuhan yang hayyun la yamut, yang hidup, yang tidak akan mati selama-lama. Maka sesungguhnya kita telah berpegang dengan pegangan ataupun dahan yang sangat teguh.
Tentera bergajah menyerang Mekah dengan gajah yang nama Mahmud. Kita kenal belaka dalam gajah. Siapa yang tak kenal gajah lagi boleh pergi ke pantai Batu Buruk. Gajah baru sapa petang kemarin, nak naik RM5. Tengok saja tak kena skepeng. Takut ada yang tak kenal gajah. Takut kata ada tanduk ke buana ke. Ada pergi tengok. Tak salah pergi tengok gajah. Hiburan ni dia ada sakatan dalam Islam. Bukan semuanya diharamkan oleh Islam. Hiburan yang tidak ada di dalamnya unsur-unsur yang haram, maka dibenarkan oleh Allah. Kalau setakat tengok gajah tak ada masalah. Pandai dia buat mari gajah sesuai dengan bulan Maulid Rasul, supaya kita ingat Nabi lahir tahun gajah. Dah sampai buat mari gajah dah ingat juga kepada lahir Nabi, berat nanang. Dilahirkan dalam keadaan yatim setelah berbulan-bulan kesusahan ibunya Siti Aminah mengandungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abdullah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Kita beranak, ayah ada, mak ada, Nabi beranak dalam keadaan yatim. Kerana itu Nabi sangat kasih kepada anak yatim. Kasih sangat Nabi ke anak yatim. Kerana dia sememangnya anak yatim. Lahir dalam keadaan tak ada ayah. Ayah ni tempat bergantung. Kalau binatang ni, kalau dia lahir tak ada mak, baru panggil yatim. Manusia tak ada ayah dipanggil yatim. Tak ada mak tak panggil yatim. Tak. Kita pernah dengan nikmat di dalam rumah tangga, dibesarkan oleh ibu dan ayah yang tercinta. Nabi dalam keadaan tak ada ayah, tak kenal muka ayah, tak aja dengar suara ayah, dan ayah pun tak sempat tengok. Sebab itulah Allah memberi balasan kepada kesusahan ibu-ibu yang mengandungkan akan anak. Dapat faham susah. Tak susah dah. Tak susah. Tambah dah hamba beranak, susah sangat. Bodoh. Boleh pahala. Bukan muslimat sini. Muslimat kat lain. Losong tu. Losong peri. Ni losong Haji Su tau. Bukan. Tambah dah hamba rohok sangat. Anak duduk dalam perut. Tak. Memang dah rohok. Tak. Tetapi balasannya, kalau sabar, sabit di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Memanglah. Untuk melahirkan zuriat. Ayah tak jadi apa. Tak. Ayah tengok saja je. Kalau ayah mengandung tak tahu. Buahnya gamuk lah. Tak. Ayah mengandung. Tengok. Siapa dia perut sangat tu? Dia kekek. Tapi tak berlaku lah orang lelaki mengandung. Tak. Susah anak duduk dalam perut. Terlebih susah apabila keluar daripada perut. Bila besar, paling susah. Orang yang mati anak dalam perut kena letak nama apabila kandungannya sampai 4 bulan. Banyak tu. Kita ulang semua tak apa. Tak. Gini kabar. Tak apa kabar tak. Letak nama kalau ada anak mati dalam kandungan, tetapi kandungan telah sampai 4 bulan. Kerana kata ulama-ulama, bila sampai 120 hari anak janin dalam kandungan, maka datang malaikat meniupkan roh, maka hidup. Tiap-tiap anak yang telah ditiupkan roh pasti bangkit di padang mahsyar nanti. Maka kalau tidak ada nama, maka susah nak panggil budak tu anak siapa. Jadi maksud Nabi suruh letak nama termasuk anak yang mati dalam kandungan, dan kandungan itu telah pun sampai 4 bulan, iaitu 120 hari. Dan kalau lama dah mati, boleh lagi letak nama. Balik ke dia letak nama, tak ada masalah. Ayah dia abah letak nama. Bukan maknya memberi cadangan. Kita tak mak letak nama. Ayah molek dah pilih dah nama. Tak, ayah pilih dah nama Abdul Syukur. Tak, umpamanya. Tak boleh ke ayah, boleh ke mak nak juga. Ikut mak lah nama budak tu. Idris. Mak ni memberi cadangan. Biar kita faham boleh. Tapi kita ni jadi terbalik pekerjaan. Pasal apa? Pasal ikut adat. Tengok orang nak nikah kan? Ayah setuju dah.
Mak tak kenal, tak jadi. Siapa dia wali? Siapa wali? Kita tengok dalam kitab fiqh ada wali mak. Boleh jadi wali mak? Tak boleh. Dan yang kita beramal, orang panggil balik paing. Paing buka mulut tak ke bawah, memang jatuh debok atas hati. Dia panggil nampak. Balik paing. Ayah yang mengatakan setuju atau tak setuju, yang menetapkan ria belanja. Bukan mak memberi cadangan. Itu kuasa wali. Tapi kita tak ingat siapakah wali. Mak menjadi wali. Ayah jangan capur tangan ni ayah. Malam ni orang nak mari masuk Minang tak ada, mu duduk tanah. Duduk tanah ayah. Tanah orang boleh okak daun. Itulah ayah tu kecil macam Doraemon. Doraemon. Mak besar sikit pinggang pada keret telaga. Tak ada apa-apa. Jadi kita ni tak tahu hujung pakar. Tak tahu hujung pakar. Pasal Allah bisa menang biasa. Sama-sama gitu. Tak, jadi kita ubah balik. Ubah balik kembali kepada Islam. Ayah menjadi wali. Mak duduk dapur main dengan wali. Dia bukan jadi wali. Baik. Balik kepada Maulidur Rasul. Nabi dilahirkan dalam keadaan ayah telah tiada. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan satu mimpi kepada Siti Aminah binti Wahab, iaitu bermimpi jumpa dengan dua orang laki-laki yang berpakaian putih. Dua orang laki-laki ini memberitahu Siti Aminah bonda Nabi, anak dalam kandunganmu ini akan jadi orang besar. Ini diceritakan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab sirah beliau. Kemudian Siti Aminah bonda Nabi lihat keluar cahaya daripada bajunya dan naik ke langit, pecah bertaburan cahaya sehingga terang bumi ini. Kata Siti Aminah, sungguh terang sehingga aku dapat lihat di utara istana Raja Busra yang terletaknya 1000 batu di Syria, di Syam. Maknanya ini mimpi yang salihah. Ar-ru'yatus salihah. Mimpi yang ada takbir. Takbirnya kata ulama-ulama, anak ini akan memberi jasa dan rahmat kepada sekalian alam, kerana alam yang begitu luas padahal gelap gulita menjadi cerah apabila pecah di langit setelah keluar daripada perut Siti Aminah bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita ambil pengajaran, iaitu orang yang macam ini ketika lahirnya, tidaklah sepatutnya sekali-kali kita engkarkan akan dia, iaitu jangan sekali-kali kita tolak Nabi kita. Kita engkar kepada perintah Nabi kerana istimewa benar setengah daripada ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah, juga termasuk dalam ar-ru'yatus salihah, mimpi yang baik. Ulama-ulama berkata, termasuk Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata mimpi ni ada 3. Yang pertama ar-ru'yatus salihah, mimpi soleh, mimpi baik. Yang kedua mimpi syaitan. Yang ketiga igawan sahaja. Mimpi soleh ni mimpi yang ada takbir, seperti mimpi Siti Aminah. Dan tidak mesti berlaku pada orang soleh, kadang-kadang berlaku pada orang fasik, yang Allah Ta'ala nak memberi iktibar kepada dia. Orang jahat sangat, Allah Ta'ala nak ubah dia jadi baik dengan dapat mimpi yang soleh. Biasa berlaku. Mimpi jumpa Nabi, mimpi naik ke langit. Bukan yopeng. Hak tu suai mimpi. Faham? Mimpi tengok syurga neraka, mimpi jumpa ulama', mimpi pergi ngaji, mimpi semayang jemaah dan macam-macam lagi lah. Mimpi-mimpi yang baik semuanya memberi guna dan ada takbir, yakni tafsirnya masing-masing bagi orang yang pandai tentang tafsir mimpi. Di antara ulama yang terkenal dengan takbir mimpi, iaitulah Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, yang telah meninggalkan sebuah kitab besar dalam mentadbir mimpi.
Dalam suatu malam ketika Bilal ibn Rabah, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal ibn Rabah tidak lagi azan di masjid Nabi. Kerana sedih ketiadaan Nabi, Bilal letak jawatan. Bila wafat Nabi, Bilal letak jawatan. Tengoklah, terlampau kasihnya kepada Rasulullah, tak mahu lagi menjadi tukang azan. Suatu malam dia bermimpi. Dia duduk jauh daripada kota Madinah setelah Nabi wafat. Bilal bermimpi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi kata, tidakkah kau kasih lagi kepada aku, wahai sahabatku? Kata Nabi SAW dalam mimpi. Ini mimpi solehah. Sebab Bilal tak mengarut macam kita, barang-bang. Tak. Bilal kata, kenapa Tuan berkata begitu? Nabi menjawab dalam mimpi, Tuan sudah tidak ziarah ke kuburku. Maka bila bangun daripada tidur, Bilal menangis teresok-esok. Dan esoknya berangkat ke Madinah, terus melawat ke makam Rasulullah SAW. Dan bila meninggalkan makam, berjumpa dengan cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husin. Dan Bilal cium sepuas-puasnya, kerana teringatkan datuknya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjumpa dengan seorang sahabat yang lain yang telah tua. Kata sahabat tersebut, aku mahu kau azan sekali pada hari ini, supaya dapat aku ingatkan kembali saat gembiranya kita bersama Nabi. Maka bila masuk waktu zuhur, Bilal ibn Rabah melaungkan azan di Masjid Nabawi setelah bertahun-tahun tidak azan. Allah Rabbi, suara Bilal. Suara Bilal ni paling kuat. Disebut di dalam kitab Sirah Ibn Hisham, bergegar kota Madinah. Tak pakai speaker. Kita tak bila pakai speaker. Alik tanya kalau tak apa nak dengar. Dah 93 umur tu Bilal. Nak letak sayang nafas tu. Nak baca juga. Nampak? Dilanda ombak tsunami. Padahal tsunami bang tsunami. Nah. Islam globalisasi. Mana bukan global. Bahan global Krishna. Ini yang kata. Bergegar katanya perawi hadis ganda Madinah sampai terkejut ahli Madinah. Gegar bandar. Allah hebat. Ini karamah, keramat. Orang panggil keramat. Keramat ni bukan jalan atas air. Jalan atas air laba. Tu. Ni atas jalan atas air keramat. Tu laba, Spiderman. Understand? Bukan hak terbang atas angin. Hak tu burung cek-cek. Ni melaungkan azan sampai bergegar kota Madinah. Ini karamah yang mencari adab. Orang lain tak boleh buat jika tidak mendapat keizinan daripada Allah. Ini pemberian Allah kepada wali-wali. Wali tak mesti boleh baik. Wali ni kekasih Allah. Kita wali kecil, iaitu tiap-tiap orang beriman, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sudah jadi wali kecil. Tak apalah. Jangan jadi kuali je dah. Bang budak mari, ngajar budak mari, kuliah subuh apatah lagi, nama awal pada Tok Bilal. Itu tambah tu. Itu kualian ni. Itu karamah. Tak? Maknanya kalau siapa tak boleh nak baca teks khutbah, letak jawatan lah. Tak pulang ke orang muda-muda pula. Tapi kalau umur walaupun tua, masih jelas khutbahnya, dapat semua orang dengar dengan jelas, maka tak ada masalah. Tak letak jawatan. Tunggu sampai 400 tahun tak apa. Umur tidak menjadi perkiraan. Ni siapa dah putih benda, siapa tanya makmum benda dah reti nak baca. Tak. Ini susah masalah. Apabila kita tidak buat kerja lillahi rabbil alamin, lil fulus, maka duduk bertahan situlah. Sapa bila-bila. Nah, habis mata punya patok orang datang dengar khutbah.
Khutbah dah lah dah sedap sikit haram. Sebab pakailah topi keledar. Pakai jangan tak pakai. Tidur habis. Nah, muka hak mari muka tidur dah. Dapat kolek. Siapa tu? Tok Imam nombor 2. Tok Bilal nerak dulu. Tapi bukan sini cerita ni di Kongo. Jadi bila bang terkejut penduduk Madinah berlari-lari mari tengok siapa yang bang, siapa yang azam begini hebat Allah Rabbi. Para sahabat menangis. Tak payah tanya siapa, kerana yang benar suara Bilal. Allah Rabbi. Bilal yang hitam beletung, yang rambutnya macam takar buah anggur, yang hodoh pada pandangan ramai. Yang Bilal ni kalau mari minta anak dara kita kejar dengan batang menyapu. Kerana terlampau bodoh. Sebab kita ni buta mata hati. Mata kepala nampak, hati kita buta. Nak kepada dunia semata-mata. Bilal yang begitu hebat, tapi dah hitam, tak ada orang nak. Tengok hari tu lah berebut anak Bosnia. Tak ingat? Nah, tahun 90-an. Dalam TV kata siapa-siapa pun duduk yang nak ambil anak akak Bosnia, sila ambil borang. Nah, berebut hanya borang Kolombo. Sampai putus 2 dia borang. Dia comel anak Bosnia. Mata hijau, rambut perang, putih selepuk, pipi merah. Nah, pasal nak kecomel. Bukan kerana kasih sayang kepada anak yatim tak. Dalil bila diberitahu anak Bosnia telah habis, tetapi masih ada anak Somalia, tembak lari habis. Pasal hitam beletung nampak gigi. Tak ada orang nak buat anak akak. Balik mula ngoceh kapan? Anak Somalia. Gitu. Dia lebih ke comel saja. Tak ada guna. Al-jannatu lil muti', kata Rasulullah. Syurga itu untuk orang yang taat. Walau kana 'abdan. Walaupun dia itu seorang hamba. Nah, Habasyiyah lagi pula hitam beletung. Kalau hamba yang hitam beletung, tetapi dia taat kepada Allah dan Rasul, maka syurga tempat dia. Wan narul asi. Neraka itu untuk orang yang derhaka. Walau kana sayyidan Quraisya, sekalipun dia itu seorang Said keturunan Rasulullah, walaupun dia daripada bangsa Quraisy, tapi derhaka kepada Allah, nerakalah tempat. Macam pak saudara Nabi, Datuk Patinggi Abu Jahal, Tang Sri Abu Lahab, pipi merah, tumit berkaca, keturunan Quraisy, setinggi-tinggi martabat di atas muka bumi. Afdalun nasi Arabiyyun, kata Nabi. Seafdal manusia Arabi, orang Arab. Afdalul Arabi, yang afdal di kalangan Arabi, iaitulah Quraisyun, bangsa Quraisy. Tengoklah, Quraisy sekalipun tetapi derhaka kepada Allah, maka tempatnya adalah api neraka. Wal-iyadzubillah. Dah kita Melayu je, dah dok turunan Nabi, dok Quraisy, jauh pula daripada Nabi. Nak baru bacang pun tak ada. Tiba-tiba lawan Nabi, lawan ulama, lawan Quran, lawan hadis, lawan jemaah Islam. Allahu Rabbi. Alik sana pada neraka. Tapi dah bila iman dicabut daripada hati, tidak ada ketakutan kepada neraka. Siapa dia boleh kata kalau tak apa, kalau kita nak buat dosa, kita buat banyak-banyak, habis teh. Bila banyak sangat dosa, bila-bila malaikat lapor geram, lapor kita kuat dalam neraka, jemerang masuk dalam surga. Dia boleh buat cakap gitu. Dah lah, menjumpa lah kuah lagi. Dia boleh buat gurau dengan neraka Allah. Sebab apa malaikat bodoh macam gemuk. Jadi malaikat geram, lapor dia kuat, masuk surga. Lepas pada neraka, dia boleh gurau dengan ayat-ayat Allah. Jangan kita mempersenda-sendakan dengan ayat-ayat Allah. Man yastahzi bi ayatillah faqad kafar. Kata Al-Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang mempersenda-sendakan ayat-ayat Allah, maka sungguhnya telah menjadi kafir. Na'udzubillah. Jangan main. Nak guram dia lain. Bila Bilal melaunkan azan,
maka sahabat-sahabat yang lain turut menangis kerana teringat kisah Nabi masa hidup. Ramainya yang menangis sehingga katanya perawi cerita ini tidak pernah berlaku sebegitu hebat tangisan sejak wafatnya Nabi. Hari inilah, iaitu hari Bilal azan sekali lagi setelah diminta oleh beberapa orang sahabat. Ini orang yang sangat kasih kepada Nabi SAW. Sebab itulah bukan selayaknya kita ingat Nabi pada Rabiul Awal saja, bahkan seterusnya selama 12 bulan, 24 jam sehari, 52 minggu setahun. Kerana dialah sebenarnya kekasih kita. Ibu bapa tak boleh tolong kita, kawan-kawan lebih lagi. Datuk penghulu apatah lagi. Raja-raja tak boleh tolong belaka. Anak pinak harta yang banyak, semua tidak boleh memberi pertolongan. Melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ada bermacam-macam syafaat pada hari kiamat. Maka apakah menasabah masuk pada akal kita meninggalkan untuk berbaik-baik dengan seorang yang dapat memberi syafaat pada hari kiamat? Bodohlah kita. Orang yang boleh tolong kita pada hari akhirat, kita dah efekkan. Kita dah efek kepada orang yang tak boleh tolong sikit pun. Tasa kata badang mahsyar, kalau kita mati tak boleh tolong tu. Tengok mati ya. Seorang pemain golf yang terkenal, siang malamnya dia berada di padang golf. Hebat dia ni. Kayu golf batang 1000. 12 batang boleh naik haji. Bila dia mati, siapa semayang mayat dia? Tiger Woods tak imam? Surya jadi moped. Jadi hamba dia. Dagi tak boleh. Dia katanya upah. Tapi masa dia hidup, tidak ada masa nak pergi surau masjid. Kerana sibuk bermain ke sana ke sini. Nah, seorang tokoh korporat, siapa yang urus, yang mandikan dia? Sama-sama korporat dia. Tokai kapal. Bisnes kapal terbang mandi mayat. Dah, orang kampung. Orang kampung lah. Masa hidup tak bergaul dengan orang bawahan. Nampak? Nabi SAW diutuskan la'ala khuluqin azim, atas akhlak yang paling agung. Nabi berkawan dengan orang kaya dan orang susah. Tidak ada beza sama sekali. Kerana harta benda semua ni tidak memberi guna. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah dalam Quran. Tidak ada guna pada hari kiamat oleh harta benda dan anak yang ramai, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, yang kasih kepada Allah dan Rasul, yang tidak membawa dosa-dosa yang besar. Nabi pada tangannya anak kunci syurga, tapi orang tak mau ikut Nabi. Orang tak hormat kepada Nabi. Orang tidak besarkan Nabi. Orang belakangkan perintah Nabi. Orang lebih hormatkan orang yang pegang anak kunci bala raya. Ini pegang anak kunci syurga. Layak tak? Pada akal kita tak berbaik dengan ini. Rasulullah, siapa lagi? Penghulu anak Adam. Ana sayyidu waladi Adama wala faqat. Kata Rasulullah SAW, akulah pemimpin, penghulu, ketua besar sekalian manusia anak Adam. Allah. Bukan pemimpin kampung. Bukan pemimpin peringkat state. Bukan peringkat sebuah negeri. Waladu sayyidi Adama. Sayyidu waladi Adama. Penghulu anak Adam. Semua manusia, Nabi Sayyid. Penghulu besar, mana ketua besar, yang kita tak boleh lawan. Sama ada kafir maupun beriman. Mesti patuh kepada Nabi. Tak kira siapa-siapa. Tiba-tiba Sayyidu waladi Adama, ketua besar umat manusia, kita lekehkan dia dengan belakangkan akan perintah-perintah dia. Buat lebih kurang dengan suruhan-suruhan Nabi. Lebih mendulukan suruhan-suruhan makhluk. Kerana apa? Kerana penyakit akhir zaman, takut mati dan kasih kepada dunia. Ini penyakit besar. Sebab itulah Maulidur Rasul
bertepik menolong, selawat. Kau baca rawi berkembur air liu. Tetapi tak ikut juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap ikut jalan-jalan yang bukan ditinggalkan oleh Rasulullah. Tak jadi apa kalau sambut Maulidur Rasul. Tengok Abu Jahal. Dia merdekakan seorang hamba perempuan nama Suwaibah. Kalau Suwaibah yang sampaikan berita lahir Nabi ni, anak saudara dia. Kerana seronoknya lahir anak saudara, merdeka tu seorang hamba. Dan sembelih 7 ekor unta. 7 ekor unta. Unta ni Allah Rabbi. Kalau hak dak orang cetang 5,000. 7 ekor 35,000. Bukan unta barang. Unta Mekah. Unta yang terbaik. Abu Jahal ni bapak kau perang. Dia dah main unta-unta kopek-kopek macam unta padang lain. Faham? Unta yang bulu merah. Kalau zaman ni kau, lapu belalang memang sedih. 7 buah masjid lapu belalang. Sedekah fi sabilillah. Bayar kita nak buat. Kita Maulidur Rasul, nasi dagang. Nah, tu agak-agak ada agak kali 4. Kuala nasi daging ada agak lagi mosi tinyong. Ada makan ni? Ada? Ada tak apa lah. Tak ada jaga. Orang dia maulud tak ada makan. Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa, barang siapa yang memberi makan kepada orang-orang pada hari Maulidur Rasul dengan niat mengagungkan Rasulullah, dengan niat kerana kasih kepada Rasulullah, gembiranya datang hari lahir Nabi, maka dapat pahala yang ganjaran yang besar di sisi Allah. Kita beri makan. Sebab tu nak beri makan korang, kena ada ilmu. Tak ada ilmu, tak balik modal. Tak balik modal. Nak beri makan korang, dia ada ilmu. Panggil orang tahlil apa semua, mesti faham molek. Tujuan apa? Kita beri makan jamu korang, pahalanya aku nak hadiah sedekahkan kepada ibu bapa aku. Orang sedikit. Dia makan-makan gitu. Nah, jadi habis saja. 1,500 jangan main. Nasi biryani. Malah 7. Tu imam wirid pendek mayang tu. Pasal nama. Sekali ada juga. Subhanallah 3 kali. Hak malam kuih lapis tambah wirid. Malam nama tu imam saudah. Allahumma antas salam, maka tak ada amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Jemur selalu rumah hati. Tahu dah dagang pak malau, nasi dagang buat cakap tu. Tapa bahan keropos bila lipas bila. Tok imam pada haliang kata imam sini. Imam Jabal 3. Kat sini. Sini lebih kurang tu je. Makan. Kalau tak kena gaya, tak jadi apa. Buatlah ibadah, sedekah, kebajikan-kebajikan. Kalau tidak ada modal yang satu, maka tak jadi gawat. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Allah mati ayat. Hanya sahaja tiada lain bukan gurauan. Allah hanya menerima daripada orang yang takwa saja. Kalau tak ada takwa dalam hati, sudah kerja dah. Nah. Tengok orang buat haji, pergi belaka buat haji. Kita kata mari buat umrah. Mari buat umrah, sakit lutut lah, gitulah, gini. Balik buat umrah, tengok dia duduklah kedah selendang. Boleh ada duduk pilih jubah. Bila daripada asal tu dak betul dah niat, sampai dini dak boleh nak buat apa. Pergi nak melancong ada. Belabel ni belakang tak ada. Bayar mahal pada orang, belabel nak belakang. Pergi ke Mekah, buat haji nak belakang. Nak belakang balik ke kampung apa dah? Komplain pula nasi ayam tawar. Ni kita dengar. Nasi ayam tawar, komplain. Bila orang hidang. La ilaha illallah. Dia tengok jemaah lain tidur atas jalan. Turki, Iran, Iraq, Mesir, Yaman, ayam buah anak tu, biar lokal. Tidur gitu atas kotak-kotak. Kita dah laikong, komplain pula. Bila air luar, itu kata bila air dalam.
Sebab apa bila air luar senang dah. Siapa nak sepadang mu? Masuk dalam. Ni cerita jemaah haji melancong. Siapa kata? Nabi SAW. Nampak? Yahuju aghniya'uhum linnuzhah. Buka dalam kitab Mu'jam Tabarani. Tengok dalam kitab hadis. Check it out. Jangan lupa. Nabi kata ramai akhir zaman umat aku buat haji linnuzhah, macam pelancong. Tak erti bahasa. Macam pelancong. Nak tidur sedap, bilik tak berkursi, bilik air nak dalam, nak ada aircon, pintu hotel nak nampak masjid. Mu siapa? Apa gitu semua? Kata pergilah haji, pergi poket. Kita tuh sikit. Maknanya biarlah lillahi rabbil alamin. Haji yang sebenar dia berdebu kaki, rambut kusut masal, kerana jauh perjalanan, kenderaannya tidak sempurna. Tentu. Tak ada ilmu tak jadi apa. Makan saja lagi hati ilmu orang mati nak makan. Dia nak makan, tapi jangan kata kau orang terdapat dalam hati orang. Kita jangan buat lagu tu. Nah, gigi lewa lu petang tengok duduk goreng bawang beres, goreng bawang. Goreng bawang nasi minyak Supaya orang minyak. Tak main dah dagang 4 malam. Goreng bawang balik dulu di rumah. Jangan nanak malam ni nasi minyak. Nampak? Duk goreng bawang dah bawah rumah. Malah kadang tengok waktu beg qasidah. Bercatung muka Tok Imam. Dah imbu waktu beg sebeh kayu kokar. Kalau tahu bilang jari. Dah lah tukar 3 gia. 3 gia lah. Hak gia 3 tu Tok Imam punya kecing. Tebu. Beranan dah ni. Tapi yang kata korang, gi nak makan, dah boleh tolong si mati. Gi nak makan. Orang gi nak tolong si mati. Nak tolong istighfar kepada dia. Tak. Kata Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Fiqh Islami, barang siapa yang membaca Quran dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala, summa wahaba sawabahu lil mayyiti yati yuzalika sawabu ilaihi. Kemudian dia hadiahkan pahala itu kepada mayat, insya-Allah sampai kepada mayat. Tapi lillahi rabbil alamin, bukan lil nasi minyak macam tadi. Yang mana kena ada ilmu belaka. Ada ilmu tak jadi gawat. Baik, balik kepada Maulidur Rasul Nabi SAW. Apabila pendekkan cerita, di antara iktibar yang kita dapat ambil, iaitu kejujuran beliau sampai dipinang oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Orang puang pinang orang lelaki. Orang puang pinang orang lelaki. Dalam sejarah mencatatkan Siti Khadijah yang pinang Nabi menggunakan perantaraan Sayyidina Hamzah bin Abi Talib. Sebab apa? Sebab itulah kata Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam tesis beliau Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, kalau tak silap pada juzuk yang kelima, sunat bagi orang perempuan yang melihat mana-mana lelaki-lelaki muslim yang baik agamanya, yang elok akhlaknya, yang menjauhkan yang haram, maka sunat pihak perempuan yang meminang, kerana beramal dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminang Nabi untuk anaknya Siti Aisyah. Sejarah tidak boleh ditipu. Kita dah pergi mana boleh mencari timba. Timba kena mari cari pergi. Dak pula damak situ. Faham tak? Dah lah letak mahal-mahal. Budak mari masuk comel dah budak. Tak? Boleh kerja sekali-sekali boleh lah 500. Taruh fitih 5,000. Masuk nok 8,000. Tak nyanyi ke dia. Budak pula mikir 8,000. Baik beli arrange. Boleh congek. Congek pula sebulan, congek sama. Ni ada juga tak hari dari congek.
Budak-budak motor lah kan. Tambah. Main motor lah. Tak. Lepas tu dah laku lah. Dah laku dari laki yang sering. Buat tak lampu. Lalong. Ini kita. Ini silap kita. Tak. Kita tengok comel. Budak ni pergi surah semua. Tak. Subuh-subuh hari pergi surah dah. Pergi berdengar dah. Nak benda ni. Jangan tanya pekerjaan. Bahkan motor ambil lah. Tak pergi natu ambilkan pakai motor. Macam muka dia lawan. Kamu setengah. Orang kata tak ni hafi Quran ni. Hafi Quran aku tak ada lagi. Natu aku akan motor. Tambah. Nak kereta juga. Tak gostan kereta. Ibu Ita aku naku. Orang nak mari masuk nak berisik mana ni. Ita aku naku tengok 1.8 automatic. Berapa mok Kalau robot lapong. Faham tak? Mok lama dah nak duduk lapang ni. Faham? Terima selalu. La ilaha illallah. Kawan sewa je. 5 riyal sejam. 2 jam 10 riyal. Dah dapat 2 jam. Sejam suku. Minta balik 3 riyal kat kereta. Faham tak? Bila nikah, bank mata minggu je. Jual ayam panggang gitu. Padang muka. Kata. Kalau baik pun ni kata akhir zaman. Dunia nombor wahid. Nyakit ni kena belaka puak mana-mana. Tok Imam, Tok Bila, Tok Guru, Ustaz. Kalau nyakit dunia, jangan cakap sok. Bal'am ibnu Ba'ura, bapak wali. Ribu orang nadah kitab dengan dia. Hanyut dengan sebab dunia. Jadi jangan cakap sok. Sebab itulah orang ceramah dia kata sekian kali wabillahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa makna? Dengan Allah saja ada taufik dan hidayah. Dengan orang lain tak ada. Taufik kekuatan kita dapat mempertahankan ketaatan kepada agama. Hidayah jalan petunjuk disuluh oleh Allah. Orang lain kalau boleh suluh pun kalau tak ada taufik tak pakuan. Ramai orang dapat hidayah tetapi tidak ada taufik. Mana dia kenal hidayah, dia tengok jalan baik ni ramanya orang pergi surga. Nah, tapi dia tak boleh pergi. Lama mana dah dia? Orang lalu ke rumah dia 8 tahun dah. Itu hidayah. Sebab dia kata orang pergi surga ni bagus. Dia dengar. Hidayah dia panggil. Mana tahu jalan petunjuk jalan yang baik. Tapi taufik tak ada. Khalqu qudrati li ta'atillah tak ada. Kekuatan dapat membuat taat sebagaimana orang yang telah taat. Tak ada tu. Tengok saja bertahun-tahun. Dia kata bila dengar bang, dengar saja je. Daripada tu bila tu orang jangok zaman muda bang. Handsome kami pada mawi tu bila. Bang dah mari juga. Siapa tu bila tak ada berseputar gigi. Dak mari juga. Hebat. Ada menenda. 30 tahun 40 tahun dah azam. Dak mari. Hebat. Tak mau balik kepada Allah. Ini hebat. Bukan bang saja beli mikrofon. Buku copong pula atas tu khabar. Siapa khabar? Tok Imam. Nolek jatuh grolek dalam lokang pada dulu Tok Imam. Nak sakuk ni tu copong atas. Kerana nak panggil mari. Tak mari kambing. Lembu tak reti batu. Siapa kata? Allah kata. Allah Ta'ala kata guanya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini ada hati, ada otak, tak guna otak. Tak tahu lagi siapa mereka ini. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata 2 otak, tak guna buat tengok. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga 2 belah tetapi tak dengar dengan telinga. Dengar macam buat tak dengar. Orang bang masuk telinga kanan, tubik balik kot telinga kanan. Kalau masuk telinga kanan, tubik kot telinga kiri, ada hingga sikit. Lalu buat kot otak, ni tubik balik. Tak nanam tu. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan unta. Balhum adal, kata Allah. Bahkan lebih bodoh daripada lembu. Ayat Quran. Orang mana ni bodoh pada binatang ni? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
Tak kira siapa-siapa. Anak saudara, pak saudara, birah, besan, tak kira siapa-siapa. Lalai daripada apa? Daripada ayat-ayat Allah. Di antara syiar ayat Allah, azan yang dilaungkan di surau-surau panggil, hayya 'alal salat, hayya 'alal falah. Mari berhimpun berjemaah untuk dapatkan solat dan kejayaan. Tak erti. Ada hadis kira turun pagi balik tang. Turun pagi balik tang. Sama dengan bapak pangan. Tengok bapak pangan lautan itu turun buat pagi. Turun buat benda. Turun cari makanan. Nah, baru segi ni dia. Nah, kita buat balik nasi tengah hari. Bapak pangan buat balik dewok. Dia sepi. Kedua turun pulau. Betul. Oh, adik roti canah tak nasi minyak. Bapak pangan, orang Dayak buat balik pulau. Kurang dua ekor atas belakang. Tapi bila waktu maghrib, bapak pangan pergi tak kuliah maghrib. Hak cawak kereta, hak belah suci. Dia pergi tak? Cina kedai basikal keting butuk pergi tak? Tak pergi tak? Keling tangan bulu pergi tak kuliah subuh? Kita tak pergi tak? Anak beranak keling bulu. Adik-beradik bapak pangan. Betul ke tak? Ni mari ngelah tak hari dah. Siapa suruh panggil? Tak betul kat tangan. Dia pakai buka minda. Buka minda. Allahu Rabbi. Contoh terbaik tak ada dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni hak juang Islam ni dak ikut juga Rasulullah. Hak lawan Islam saja. Hak juang Islam. Hak takbir dah kubik orang mereh kat mak sabu, balik mak sabu buka undertaker pula. Dak lah hak makan lagi. Macam mana? Tak ni baru dengar Allahu Akbar bergegar. Nah, sukanya mak sabu. Beri ceramah, kita balik undertaker pula. Lawan big show kedai kopi. Tak orang kita berlaku. Tak berat menanam. Ada benda. Lepas tu main gitu lah. Jadi kabak pula tepek postal. Nah, balik tepek postal. Tengok Akademi Fantasia. Berjujuk BCD Syahrul Khan ni joget ada di rumah. Rumah siapa? Ketua pemuda. Benda-benda ni kena baki. Baru dapat pertolongan Allah. Nak ikut betul. Berjalan di akhir zaman macam jalan di atas tali, main gura jatuh. Memang jatuh. Tak. Itu hak darat dah, hak sikit dah, musuh hak kuat dah, kufar Amerika macam-macam. Kita hak darat hak kapeh dah. Lepas tu dak ikut pula dengan sebetul-betulnya. Dah, berat nanam tu. Sebab itulah kurang kita harta, tak boleh projek dunia apa semua teruk belaka tu. Jangan bubuh perut. Kita orang beriman, kita yakin kehidupan yang sebenar akhirat. Sebab itulah bila Ibn Rabah berani duduk di atas, orang letak batu atas belakang, tetap tak berganjak. Batu bukan kecil, batu besar hak beteng orang buat atas belakang. Tak gerak, bukan saja letak batu, ambil besi yang panas, puh atas belakang. Ini yang kata Nabi bijak berjaya mentarbiah para sahabat. Sehingga para sahabat yakin kehidupan sebenar akhirat. Atas dunia, baca pun tak apa. Asal taat kepada Allah. Kerana itu, bila sanggup bakar dengan besi panas atas belakang. Batu yang beratus-ratus kilo letak atas belakang, tetap wahid. Allah tak berganjak atas dasar Islam. Kita bukan batu hak ngai buat atas belakang. Air kotak. Mana buat atas belakang. Bergelepar lagi. Timbalan. Sudah kerja lah kita. Berebut makuk jamban. Nah, kalau tambah beri aku nak berok dalam rok. Ubu. Beri juga orang tu takut berok dalam rok. Beli tiri lah tak tu. Nah, sama nenek moyang kita itu beli tiri belaka kan. Nah. Jadi bila sudah ni apa kalau bila ada duit raya tu bengong. Berapa ribu? Nah. Nak beri tambah beri sudah. Perjuangan kita kemak biar cerak. Nak dak goget
Lepas tu kita kau tambah ilmu pengetahuan tentang agama. Kerana kita ini satu jemaah yang masih tidak mantap di dalam ilmu. Tak mantap dalam ilmu. Tak pun nak mengaji. Tak pun nak belajar. Tak berapa nak mendalami ilmu pengetahuan. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awad. Guru itu. Adakah dia jadi tuan guru gitu ulama besar tu dia ngaji macam kita? Wak lebih kurang. Masa dia muda, dia jawab. Kalau dia ngaji macam kita, wak lebih kurang gini. Tak jadi tuan guru. Betul tak? Tuan Guru Haji ni Abdul Aziz. Adakah dia jadi ulama besar? Dia mengaji lebih kurang macam kita? Tak. Bersungguh-sungguh. Tak. Zaman mudanya dengan pitak, dengan tu, dengan ni. Mengapa itu ini? Belajar ke sana kemari. Bertahun-tahun. Bersungguh-sungguh siang dan malam. Jadi tuan guru. Dua permata yang berharga. Kita ambil yang tiba. Baru jadi mahal. Kita ambil wadah lagi tak apa. Ada tidak ada sudah. Tak macam mana kalau hujan beres. Tak mengaji lah. Tak tahu kan hujan. 2 titik bunyi jatuh atas zinc. Petek. Beres. Tak mengaji. Kalau cari makan. Petih lagi. Boleh berang tau. Petih kapal. Lik kot celah petih. Boleh lik. Ada kata. Beranan dah kita. Dah. Sungguh. Ada hari dah. Kita ni. Kemah dah kita. Nak sokong Islam, sokong ulama. Nak kepada Al-Quran dan hadis sebagai dustur. Tak gerak insya-Allah. Kita mohon kepada Allah biar kemah. Tak sabit dah. Kita tambahlah pengetahuan kita. Banyak benda yang kita tak tahu, maka kita langgar hukum Allah. Dalam hal rumah tangga, kehidupan harian kita, tak boleh lari daripada halal dan haram. Banyak benda-benda haram yang kita masih langgar dengan sebab kita meninggalkan majlis-majlis ilmu. Tak? 7 tahun kita buat kuliah muslimat. Orang rajin lah makcik tu. Kan lihat kitab. Awal pada orang. Kau tak moda bak sanding ni. Tak boleh kalau campur gaul lelaki puang. Saya nikah anak sanding juga. Tu hak harapan anak murid. Hak ayapan tak waktu. Tak waktu. Hak harapan lah ni. Makcik ni bagus dah. Jibat pun dulu hari telekon ni jibat bulat dah. Bayang nikah anak sanding juga. Hanya buat. Panggil mari pula dengan hak tukar anda muka ni. Nak kata lelaki, tak lelaki. Nak kata puang, bulu king. Berat lah. Tak boleh nak beramal. Ini kata. Sebab itulah kita taat kepada Allah betul-betul, datang pertolongan Allah. Kita nak tolong agama Allah dengan kita mendalami agama Allah. Betul. Jadi nak sanding juga. Puang pada harian. Kalau pok dah tak macam ni, pok tau. Anak dari dia kata ke ayah dia, kita ambil sanding ayah, nak perang molek kau. Kita dengar dah orang ngajar kata tak molek. Ayah ni. Mak pula, kalau tak sanding, aku mati mata tak tutup. Hebat. Main ugu mati lalu, susah dah anak. Faham tak? Sanding juga. Bagung-bagang, tambah orang gila. Baju 3 pasang pakai. Mula-mula baju kurung lah. Lelaki baju Melayu, seluk Belanda. Yang kedua baju orang puang pakai baju Cheongsam. Dan ikut majalah URTB. Aktivijaan lewat gitu, baju merah Cheongsam. Ikan kandung saya keluar tak ada duk bapak. Ngatin lelaki pakai topi jambu, baju Jet Li. Mana waguan ni jadi bodoh tu. Pakaian ketiga, hak puang pakai sari. Tangan ni tapung habis macam tangan perut. Buhina. Ngomong, berbelang-belang tangan. Pusat jelek pakai sari. Sari mangga. Hak lelaki kain putih cawat junjung meja. Jual kacang dulu. Mana waguan ni. Berat nana dulu. Dengan dah. Tapi tak boleh nak tinggal.
Nampak? Sebab apa tak boleh nak buat? Sebab kita dah taubat daripada dosa. Nasiqataz zunubi tamna'u min khiffatil ibadati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali yang ku cari-cari itulah. Sesungguhnya ikatan dosa, berkah dosa itu dia pelik kita. Siapa tak boleh nak buat ketaatan. Dengar-dengar dah pasal dosa banyak. Tak boleh nak buat. Nah. Sanding juga orang kita dah, kalau kita belaka makan, orang kata jangan makan campur juga. Buatlah suku. Tak, makan campur juga. Dia bersanding ni boleh. Tapi orang yang tak batal air semayang dengan pengantin perempuan boleh. Kata setengah ulama, jangan sok tapak sirih, jangan pasang lilin, jangan lepas berat. Tu bila orang lepas. Nak duduk atas kursi saja dua orang, mak nak tengok, tak? Bubuh. Tapi orang yang nak tengok lagi, iaitu 7 golongan saja. Iaitu anak bagi pengantin kalau ada, ayah pengantin, pak saudara belah mak, pak saudara belah pak, anak saudara belah mak, anak saudara belah pak belah lelaki. Dah. Yang tak batal semayang, sanding lah. Boleh 3 hari. Lepas tu ikat mak kerja, ikat di kursi pelamin. Mak mari sini, mu kalau kata dengan nak sanding, kakak tidak tutup mata, duduk atas pelamin. Tak? Cocok air keras, biar keras situ. Kurang wadah-wadah sungguh. Sunat pinang. Sebagaimana Siti Khadijah pinang Rasulullah SAW. Kerana tengok Nabi ni menegar jujur, rajin, amanah dan macam-macam. Kita kata dah. La'ala khuluqin azim. Atas akhlak yang sangat agung. Sepatutnya menjadi contoh. Siapa puang pinang. Sunat. Kita tengok comel, kita pinang. Biarlah kata pun pergi cari timba seduli korang. Ikut Islam. Memang orang kata tak mau. Kita ikut Islam, orang kata tak ikut, kata kau. Jadi kita yakin betul tak apa. Tengok comel dah. Ni sama-sama surah. Kita duduk mari surah tak mau. Tak. Tengok. Mari tak mau budak ni buat natu. Nampak? Jangan tengok mari cerita asyik muda-muda ni buat natu. Boleh berah. Sama-sama besang. Sama-sama nadah kita. Sama besang. Kan senang? Tak. Minggu lepas kita dah nak pergi. Telefon besang. Muka surat apa mana ni? Betul. Tapi tu guru jangan lupa. Ustaz jangan lupa. Mana? Kena buat nasi juga. Nah sungguh. Nah. Berkatnya macam-macam mukjizat berlaku kepada Nabi. Dah ada cerita mukjizat. Sampai ulama karang kitab mukjizat tentang Rasulullah aja bertembur-tembur kitab. Maka satu perkara sudah. Nampak? Tak banyak-banyak perkara. Katanya Padri Buhaira ni budak ni masa kecil ni mu jangan buat barang. Dia ada tanda nubuwah, tanda kenabian. Kalau musuh-musuh terutama raya pergi tengok, bunuh budak ni. Sahabat tengok budak ni Nabi kecil lagi, awang ikut jalan Allah. Ada kita awang ikut, anjing ada ikut. Faham tak? Awang ikut tetuh Nabi, tamu ikut lagi. Allah Rabbi. Kerahkan mana? Siapa baca kitab tafsir budak ikut juga, baca kitab hadis tak jadi apa, buat kuliah pun tak jadi apa, ceramah pun tak jadi apa, berat nanam. Jadi macam ni, macam datang berat nanam. Lepas tu kita kena point dakwah kita anak beranak kita. Kadang-kadang tidak ingat anak dara kita duduk dalam kejahilan, duduk dalam kezaliman, macam-macam. Nah, dia berfaham sekular, anak beranak saja. Nah, jadi dakwah ni bukan kita nak ambil jawatan yang dipegang oleh mereka-mereka ni. Tak, dakwah ni nak mengubah sikap mereka. Jawatanmu tetap memegang, tapi mengubah sikap kepada Islam. Maka bila ikut Islam, ada iman dan takwa, dapat keberkatan daripada Allah. Walau anna ahlal qura, kata Allah, amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan takwa kepada aku, kata Allah, sudah pasti kami buka keberkatan kepada mereka daripada langit dan daripada perut bumi. Ya Quran. Bukan kita ambil dalam komik Raja 5.
bukan Quran. Dua syarat. Pertama, berimam. Imam dah kita ramai-ramai. Tapi takwa tak ada. Mereka kutu kuat dekat langit. Semangat kita berdasarkan kepada upah masing-masing. Ada dogok ramai-ramai. Ni ada orang mati. Jadi dogok cetung. Berak dengar ada orang mati. Ya, segala. 3 tempat hari ni. 15. Nampak dah. Jadi semangat lalu bukan sini ni cerita Afrika Selatan. Datang ni kata kaku dah. Buat iktibar ni cerita Afrika Selatan. Faham? Malam 2 kan? 25. Sudah dah semayang mayat, duduk kat mayat. Orang tanya khabar. Orang duduk beratur belakang ambil piti. Dah, lepas tu tengok nak habis dah berisam, tinggal tengah cakap dia beratur tiap. Takut lepas ni sapu. Terimam pada harian 3 keping. Tapi jangan kata niat dia nak piti. Orang yang niat nak piti tak ada pahala. Tapi kalau dia tak niat nak piti, nak tolong buat fardu kifayah, orang beri duit, itu ada kulliha. Kalau orang kaya dak afdal ambil, kalau orang miskin ambil. Ulama kata. Nah, tapi jangan tuduh orang terlampau dalam perut orang. Maknanya hati dia bersih. Sebab tu dibelah dada Nabi buat keluar, dibersih daripada segala kotoran. Masa duduk dengan Halimah Sa'diyah, Halimah Bani Sa'ad, kampung tu takak belah. Itu hati dia rada. Kalau hati kasih ke Islam, maka tangan kaki tangan semua taat kepada Islam. Sebab hati dia rada. Dia pemimpin. Kalau pemimpin kasih ke buang musim, habis buang musim nama orang. Buang musim. Buat ni dia musim buat. Yang kita sebut ni pasal banyak kan. Baru ni kita pergi di Baluk Makmur, Kuantan. Buang musim tengah garit. Tengah garit pasal api. Saat ni musim ada naik selalu tengah garit. Orang nak bisu kan. Nak pergi masjid dia naik buang musim. Baca lembu. Lembu kalau cari buang musim kapok mo. Faham? Boleh naik buang musim. Sungguh. Sebab tu dah ada balhum abal, bahkan manusia-manusia ini lebih bodoh daripada lembu. Kita kena sungguh kepada perkara akhirat sebagaimana kita sungguh pada perkara dunia. Orang nak buat maksiat sungguh. Sungguh. Kita kena sungguh perkara akhirat. Tengok buat maksiat sungguh. Kalau tak sungguh, takkan boleh masuk, boleh terpilih Akademi Fantasia. Tengok duk test malam-malam. Gantung ni, nombor jadi nombor lokat. Sorang. Peserta yang paling tua 50-an. 55 atau 56 tahun ni terbit dalam harian Metro. Nak jadi bintang tak dia? Nak cuba nasib tak jadi penyanyi? Nampak? Dia ada lagu wajib pula. Lagu Inggeris. She said, baby don't you lie to me no more. Ingat lagi. Sungguh tua dah mampu. Dan awak tanya ke dia? Kalau Quran ni nak sebut Al-Quran. Baca dalam satu hadis Nabi kata, adibu auladakum bisalatin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran au kama qala. Ajar sungguh-sungguh kepada anakmu, di antaranya kasih ke Nabi, kasih ke keluarga Nabi dan baca Quran. Ramai daripada pendukung-pendukung Islam akhir zaman tak boleh baca Quran.